الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang kepada kita untuk sama-sama hadir dalam rumah Allah ini. Sama-sama kita tunaikan solat maghrib dan seterusnya, sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, mencari dan mengisi dada kita dengan ilmu-ilmu agama. Kita mohon dan kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan segala amal perbuatan kita ini sebagai ibadah yang akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan lagi pengajian kita menggunakan kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang baik, taman orang-orang yang soleh. Dan kita akan masuk pada tajuk yang ke-12 ataupun bab yang ke-12, bab fil hithi ala izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab digalakkan menambah amalan kebaikan di akhir-akhir umur khusus kepada golongan-golongan yang melepasi umur. Kalau ikut dalam hadis ini, nanti kita akan jumpa dalam huraian hadis yang didatangkan oleh Imam An-Nawawi ini, dibukukan di sini di bawah tajuk ini bagi orang yang berumur 60. Ada yang sebut kata 40. Jadi masa tu umur tu bila mana melepasi umur tersebut, seeloknya kita ni lebih fokus kepada amal kebajikan, cari pahala untuk apa yang akan kita dapat setelah mana mati. Jangan duk kalut dapat dunia ni. Ni kalau kata dah umur 60, secara khususnya nanti kita akan tengok pada hadis yang pertama, dia sebut kata umur 60 dah cukup umur 60, tak payah dah duk kalut dengan dunia ni dah. Ni kalau umur 60 masih lagi duk kalut dengan bisnes, masih lagi duk kalut dengan nak tambah kekayaan, masih lagi duk bercita-cita rumah yang besar, masih lagi duk suka dengan kereta-kereta yang mewah, duk seronok dengan melancong, duk berjalan, duk buat benda yang tak membawa kepada bekalan di akhirat. Orang macam ni Nabi duk tengok macam tak apa nak clear. Sepatutnya tak sepatutnya lah bagi orang yang dah melangkah umur lepas pada 60 duk kalut lagi dengan benda-benda yang lain. Apa yang sepatutnya bagi orang yang dah sampai umur 60 secara khususnya, nanti dia akan sebut hadis berkenaan dengan umur 60 ni, sepatutnya kita ni lebih tertumpu kepada amal ibadah. Tengoklah masjid, tengok amal kebajikan, buat kerja-kerja amal kerja-kerja sosial, bantu orang lain, bagi nasihat, buat bagi nasihat, bagi peguide kepada orang lain pula, bagi peluang cari dunia ni pada orang lain lah. Ni jangan umur 60 pun duk kira nak minta kerja lagi, nakkan dah tangan duk ketak-ketak dah, nak pegang fail pun tak tahu dah macam mana. Nak pegang fail tu pun masih lagi duk kira nak pegang lagi jawatan. Bukan orang sini lah, orang lain lah. Kalau kena kat sini, ya lah tu lah tu. Kalau kata umur 60 ke atas tu, tak payahlah duk sibuk lagi dengan jawatan-jawatan ni. Antaranya tak mau pijuh lah, kita nak mengikut dekat-dekat aja. Antaranya imam umur 60, 70 dah. Tekan ni tak reti dah. Orang semua duk hantar khutbah dengan cara online, semua download je. Dia duk kira, saya tak boleh, saya nak kena baca juga, nak kena hantar main buku. Depa tak hantar main buku, nak khutbah macam mana tau. Padahal 20 tahun 30 tahun dah jadi imam, duk kira duk pakai teks khutbah lagi. Patutnya tinggal tapi lah teks tu. Kalau kata nak khutbah sangat pun orang tak hantar mengikut buku dah, orang buat dengan cara online. Tapi masih lagi duk dengan cara lama. Ni sebab apa jadi macam ni? Awak jadi imam, ubahlah sikit. Orang pakai tab dah ni, main touch macam tu je.
Saya tak kerti, tak mana nak tahu benda-benda macam ni. Kalau kata dia tak lepas, dia tak mampu buat, serahkan kepada orang yang mampu, serahkan kepada golongan yang lebih muda, lebih yang berkemampuan untuk menguruskan perkara tersebut. Tak mau juga. Ada pula yang setengah masjid tu, cerita masjid sebab kita ni orang masjid, harap tak ada lah orang macam tu. Kalau sekadar kata dia jadi JK, tak apa, tanggungjawab tak besar. Ni nak pegang imam, dia tak boleh dah nak laksanakan tanggungjawab sebagai imam, sampai dah kena kerak kaki dah. Macam mana? Kena kerak kaki dah. Kira masjid ni memang payah dah, tak mau nak lepas. Lah kali qadi lah pergi minta, Haji tolonglah Haji, kami boleh bagi lantikan tapi kami tak boleh pecat, tolonglah letak jawatan, tolonglah isi borang. Sampai nak kena pergi merayu. Ya Allah, tak sepatutnya lah. Walaupun dia tak ada, aku nak pergi masjid dulu kan, nak pergi masjid macam mana, kaki pun tak ada dah, nak buat macam mana lagi? Serahlah kepada orang lain. Kalau kita tak mampu serah pada orang lain, tumpu kepada ibadah semata-mata. Jangan duk kalut dah dengan jawatan, jangan duk kalut dengan cari duit dah. Ni duit banyak berjuta dah, oi tak cukup lagi, nak kena cari lagi ni. Ni untuk cucuku yang pertama, ni cucu yang kedua, cucu yang ketiga. Depa adalah rezeki depa, tak payah duk kalut lah. Ni amalan banyak ada lagi ni. Semayang masih macam kelewar lagi, Al-Quran tak boleh nak baca lagi, zikir-zikir tak hafal lagi. Sedangkan daripada muda dulu sepatutnya duk baca dah zikir ni, tak hafal, ayat kursi pun tak tahu macam mana, duk sebut pun duk telor lagi. Ni orang-orang macam ni tak sepatutnya lah ada dalam masyarakat kita. Diri kita pun jangan sampai jadi macam tu. Jangan jadi sampai dah lepas umur 60 pun masih duk suka dengan harta dunia. Sebab Nabi dah pesan dah, kalau kata kita duk ikut nafsu, kita duk ikut kehendak hati kita, manusia ni dia tak akan cukup dengan harta yang ada, sehinggalah Nabi kata hatta yamla'u fahu bit-turab, sehinggalah mulut dia dipenuhi dengan tanah. Sampai ke peringkat macam tu. Sampai nak abang kata betapa besarnya nafsu manusia ni. Tapi bagi orang yang ikut panduan, selalu duk main mengaji, insya-Allah lah, ambil faham, ambil hadam dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Umur 60 dah ni, aku nak rehat aja, aku nak tumpuk ibadah. Itulah bagus. Palung, tapi kalau palung duk ibadah semata ni, masjid kita ni tak ada orang yang reti berkenaan dengan akaun ni. Palung kan dulu pernah jadi accountant, tolonglah bantu Ustaz. Saya nak buat boleh, tak boleh lah, saya tak larat dah ni. Tak apalah, tolong bagi nasihat, kita cari seorang, Palung tolong tunjuk dia. Macam tu tak apalah. Jangan dikira tak saya mampu buat ni, tak apa bagi. Agak-agak saya ada berapa persen tu. Tu yang nak puluh sangat tu. Dia ada persen, dia laju. Tak ada persen, malah tak mau macam tu. Kita buat kerja Allah Ta'ala. Cuba tengok apa yang pula yang kita nak boleh bagi kepada masyarakat. Hidup punya lama, kita duk ambil daripada orang, duk terima gaji, duk terima duit, banyak dah. Di akhir-akhir umur, cuba pula buat sesuatu benda yang boleh memberi manfaat kepada kita selepas pada kita mati. Seperti mana kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu ialah orang yang sentiasa memperhitungkan diri dia dan juga mengambil kira apa yang akan dia dapat selepas pada dia mati. Dia mati, dia dapat apa? Duduk dalam kubur, dia dapat apa? Itu yang sepatutnya difikirkan oleh manusia yang cerdik. Apatah lagi pula bila kata dah sampai kepada umur pencik ini, sepatutnya lebih memikirkan apa pahala yang dia boleh hasilkan sementara masih berbaki daripada umur, masih lagi ada peluang untuk dia hidup, masih lagi ada nyawa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, ada subsidi lagi. Masa tu carilah sebanyak-banyaknya pahala yang untuk kita bawa sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum ana baca hadis ni ataupun bab yang baru, bab yang ke-12 ni, bab menggalakkan menambah amalan kebaikan di akhir umur. Sebab kita ni zaman lah ni ataupun musim lah ni musim PKP. Kita duduk dalam Covid risau juga. Duduk dalam Covid ni kita pun risau. Kata di Keladi ada satu kes lah. Wallah tak ada lah. Alhamdulillah. Tadi pun duduk tengok orang teriak kok lagi kata tak boleh, kita nak patah balik. Oh tak tahu. Memang, tapi dalam berita dia tulis kata satu. Di Keladi ada satu. Wallahu alam. Mungkin mai kot ni kau tak tahulah macam mana apa cerita, tapi jaga-jagalah. Tak apa, kita jaga, kita pakai mask, kita pakai bawa sejadah, bawa hamparan. Kemudian kita ada penjarakan, dia tak nama penjarakan sosial, nama penjarakan fizikal. Tak bersalam, hanya sekadar angkat tangan takut kata merebak. Tak apalah, walaupun benda tu asalnya sunat. Sunat kita bertemu dengan orang, kita bersalam, manis muka, atau kita buat ni dengan sembahyang duk rapat ni sunat. Memang tuntutan daripada agama, tapi disebabkan yang tu dalam keadaan kita sekarang ni dalam keadaan musibah, jadinya dikecualikan. Tak apalah, kerana orang yang lebih
tahu perkara tersebut, dia penasihatkan supaya dijarakkan. Tak apalah, kita ikutlah. Tapi dalam masa yang sama, benda-benda yang sunat jangan ditinggalkan. Di antaranya tuntutan daripada agama. Apa yang agama suruh? Suruh kita banyakkan sedekah. Sedekah menolak bala. Sedekah tak, bala tak akan mendahului sedekah tu, kata Nabi. Tak akan mendahului sedekah kita ni, bala tak akan mendahului sedekah kita. Bala nak mai, bila mana ke sedekah, bala tu akan terangkat, akan hilang daripada kita. Dan yang keduanya, banyakkan istighfar. Istighfar, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Tu sayyidul istighfar, penghulu kepada istighfar. Banyakkan istighfar, banyak minta ampun. Kemudian selain daripada tu, banyakkan berdoa. Berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan doa ini dia akan merubah takdir yang disebut sebagai takdir muallaq. Takdir mubram tak boleh lah. Takdir mubram memang confirm Allah Taala jadikan kita ni mesti kena benda tu. Contoh kata takdir mubram ni apa? Contohnya mati. Tak ada siapa pun manusia yang boleh lari daripada mati. Semua manusia akan mati. Tapi ada ketikanya kita boleh merubah takdir muallaq. Kalau contoh dengan mati tadi, di manakah mati kita? Bagaimanakah cara mati kita? Bilakah mati kita? Itu nama takdir muallaq. Berubahnya takdir muallaq ni ialah dengan cara usaha kita dan juga dengan doa. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala elakkan kita daripada musibah, musibah khususnya musibah Covid-19 yang melanda negara kita, khususnya negeri Kedah. Di Kulim pun kata banyak juga. Kita minta supaya Allah taala elakkan daripada musibah Covid-19 ni. Dan secara khususnya ana lebih suka kita pertemuan kita yang sekali-sekala ni, marilah sama-sama kita baca Hizib Nasar. Sebelum ni 2-3 kali pertemuan kita dah baca Hizib Nasar. Ana pun dah hantar dah nak cetak bagi elok tu, tapi tak siap lagi. Tengok kalau kata minggu depan dan siap, ana cuba edarkan Hizib Nasar tu untuk kita baca sama-sama. Dan bacaan Hizib Nasar tu bukan hanya fokus untuk Covid-19 aja. Untuk apa-apa malahan boleh jadi pendinding pada diri kita. Imam Nawawi susun Hizib Nasar tadi dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi, ayat Al-Quran, zikir, doa yang disebutkan di dalam Hizib Nasar tadi, ada kandungan supaya Allah Ta'ala pelihara kita, pelihara daripada binatang-binatang, pelihara daripada pemerintah yang jahat, yang zalim, daripada orang yang berniat jahat kepada kita, daripada binatang buah, daripada segala jenis benda yang ada di makhluk yang ada di alam ini, yang kita nampak, kita tak nampak, segala apa jenis yang melata, yang membahayakan kita, minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kandungan hizib ini. Sehingga kan ada doa, sebahagian dalam hizib ini, doa yang pernah diceritakan kepada Abi Darda ketika mana rumah duk terbakar. Orang jumpa Abi Darda, wahai Darda, Abi Darda, rumah terbakar. Tapi Abi Darda kata, tak terbakar, insya-Allah tak terbakar. Kemudian pergi pula berlalu tu orang lain pula, wahai Abi Darda, ni rumah tu terbakar tu, kumpulan dekat rumahan, kawasan rumahan semua terbakar ni. Tak terbakar, rumahku tak terbakar. Pergi orang tu, mai orang ketiga, wahai Abi Darda, ni rumah terbakar ni, cepat pergi tengok. Tak terbakar. Hang rasa yakin sangat ni, sebab apa ni? Sebab apa hang yakin sangat ni kata tak terbakar ni? Kerana Nabi ajak dah. Wa min syarri kulli dabatin anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratal mustaqim. Itu di antara ayat doa yang diajarkan, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abi Darda. InsyaAllah bila mana kita amalkan, terhalang, terelak kita daripada musibah-musibah ni. Musibah ni insyaAllah Allah Ta'ala akan angkat, Allah Ta'ala akan hilangkan. Tapi dengan juhud kita, dengan kesungguhan kita, dengan usaha kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala, tawakal kita dengan Allah Ta'ala, kena cara dia, maka Allah Ta'ala akan angkat musibah ni daripada kita semua. Dan akan baca Hizib Nasar. Siapa yang boleh baca, mungkin dah ada teks, bahagiannya tu dah ada teks dalam bekal akhirat pun dimuatkan Hizib Nasar ni, dan bolehlah ramai-ramai kita baca. Sampai yang tak boleh itu cukup sekadar kata angkat tangan dan aminkan doa-doa yang terdapat di dalam Hizib Nasar ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى مالي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعياذك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك. ومن شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحياة وعقرب. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar permintaan kita, permohonan kita, khususnya supaya kita dapat dielakkan daripada musibah COVID-19 yang melanda negara kita sekarang ni, dan juga diselamatkan diri kita, agama kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, agama mereka dan juga harta mereka. Itu di antara kandungan doa yang kita sebutkan tadi dalam Hizb Nasr. Mudah-mudahan Allah Taala mendengar rintihan kita yang penuh dengan tawaduk, khusyuknya kepada kita ketika mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pada malam ini mari sama-sama kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang-orang yang Soleh, di tajuk yang ke-12, Babu fil hissi 'ala izdiyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab digalakkan menambah amalan kebaikan di akhir umur. Ini rangsangan kepada kita bila mana dah capai umur, istilah kata 6 series, sebut macam tu, 5 series, 4 series, patutnya kita dah tak kalut dah dengan dunia, tak kalut dah dengan berniaga. Jadi nak kata di sini sebelum umur 40 tu, kalau nak usaha apa usaha, tapi kalau kata dah sampai 40 cukup dah. Kalau kata makan dah ada dah, pakaian dah ada, rumah dah ada, kenderaan pun dah ada, cukup-cukup lah, nak cari apa lagi dah. Kalau kita cari lebih-lebih, adakah kita boleh makan sebanyak-banyaknya? Tak juga. Mau kata hebat tera mana pun, nasi sepinggan tu je. Kutlah kaya ni boleh makan sampai 5 pinggan. Tak juga, sepinggan tu je. Ayam pun seketul itu je. Nak sedap tera mana sangat. Malahan duk makan dalam keadaan kenyang, bukan terasa nikmat. Makan dalam keadaan lapar sungguh. Orang hak tak ada duit ni, dia makan ketika mana duk cari-cari, tiba-tiba dapat makanan. Hak tu kata nikmat yang besar. Ni kalau kata orang kaya, makan tak pernah putih, nak apa semua dia minta tunjuk, semua dapat, hilang nikmat makan tadi. Jadi tak perlulah duk cari banyak-banyak, cukup sekadarnya. Yang penting ketika mana kita dah melangkah pi ke satu tahap sampai kepada satu umur, janganlah sibukkan diri kita dengan keduniaan lagi. Patutnya fikir, apa yang aku bawa masuk dalam kubur nanti. Rajin-rajin pi ziarah orang sakit, rajin-rajin mengiringi jenazah pi ke kuburan. Jadi bila mana kita duk libatkan diri kita dengan aktiviti-aktiviti tersebut, insya-Allah hati kita dengan sendirinya akan terarah kepada kebaikan, akan ikut apa yang Nabi suruh, akan ikut panduan apa yang Al-Quran perintahkan kepada kita. Mai umur dah lanjut, maka banyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia adalah dikehendaki melakukan amal kebajikan.
sebanyak-banyaknya selama hidupnya. Apabila seorang itu telah mati, yang kekal menemaninya adalah amal kebajikan atau ibadah yang dilakukannya selama hidup di atas dunia. Oleh yang demikian, setiap orang hendaklah berusaha untuk melipat gandakan amal soleh dan ibadahnya kepada Allah dari semasa ke semasa. Lebih-lebih lagi dalam keadaan usia yang telah lanjut. Khususnya umur 63 tahun atas ni. Lepas pada umur 63 tahun, orang duk sebut dah, lepas pada 63 ni umur subsidi. Bila kata umur subsidi, masa tu lah kena lagi, Allah Ta'ala taruh banyak dah ni umur kau ni, Allah Ta'ala panjangkan umur kau, Alhamdulillah, tapi amalan ku takat mana? Duk buat maksiat lagi. Aku ni banyak duk buat benda tak elok lagi ni. Kalau duk nampak, insyaAllah dah, haji dah duk semayang, sedekah pun sedekah dah, haji pun dah lepas, umrah pun selalu dah. Kemudian kita, Alhamdulillah, kita hidup mudah untuk bagi sedekah, buat amal kebajikan. Tak ada dah duk bermusuh dengan orang ni. Semua orang pakat ada sayang dengan kita. Semua orang duk kenang-kenang kebaikan kita. Bukan kita minta, tapi kebaikan yang kita lakukan, pasti orang akan sebut. Orang akan nampak dengan sendirinya. Kita tawaduk, kita tak tunjuk, tapi Allah Ta'ala akan pamerkan kerana keikhlasan kita. Pada ketika itu, insyaAllah diri kita ni bagus. InsyaAllah, istilah kata, mati mata katuk rapat. Tapi kalau kata duk berhutang sana, duk musuh orang sana, musuh orang sini, hidup dia tak akan tenteram, hidup dia tak akan aman. Ada saja benda-benda yang tak kena, ada saja benda-benda yang tak betul. Hari ni jadi masalah, no, jadi masalah ni jadi masalah tu. Kerana apa? Hidup dia ni tak ada keberkatan. Bila mana dia hidup masih lagi duk cari dunia, umur dah lanjut masih juga duk seronok dengan keduniaan, maka Allah Ta'ala hilangkan keberkatan dalam umurnya. Firman Allah Ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Sadaqallahul azim. Surah Fatir ayat 37. Yang bermaksud, bukankah kami telah lanjutkan umur kamu? Bukankah, maksud kita, bukankah awalam lebih kepada istifham, tidakkah, bukankah, nak supaya apa, kita ni ambil perhatian. Ni dak lagi aku, bukankah aku dak bagi dah kan, supaya kita bagi perhatian, supaya kita cakna dengan apa yang nak disebutkan oleh Allah Ta'ala selepas pada ayat ni. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah lanjutkan umur kamu dan memberikan kamu masa yang cukup untuk berfikir. Lama dah umur ni kami bagi kepada kamu. Sebagian ulama tafsir mentafsirkan ayat ni, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi. Ayat ni bermaksud Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita lama dah untuk kita berfikir. Ketika mana sampai kepada satu tahap, sampai kepada satu masa, maka kita kena banyakkan ibadah. Duk fikir lama dah, duk mengaji lama dah, duk tenung lama dah, duk perhati tengok diri ni lama dah umur, duk fikir lama dah apa yang baik, apa yang buruk. Masa sekarang ni cuba buat satu benda yang baik, ikut panduan ilmu yang diperolehi. Itu yang sepatutnya. Jangan duk kira duk berfoya-foya lagi, tak apa lagi dan lagi. Allah Ta'ala taruh umur panjang ni. Allah Ta'ala bagi peluang dah, Allah Ta'ala bagi masa dah. Jangan jadi seperti mana orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Munafiqun. Surah Al-Munafiqun, di akhir ayat tu Allah Ta'ala kata, orang yang masuk dalam kubur ni minta supaya mai ke dunia ni, tapi dah terlepas dah lah. Dah terlepas dah masa di dunia, tak mahu nak buat amal kebajikan. Allah Ta'ala taruh umur panjang, ataupun Allah Ta'ala beri peluang hidup di dunia, tapi tak mahu ambil peluang tadi, masuk dalam kubur baru tersedar. Barulah duk merayu-rayu minta pada Allah Ta'ala, ya Allah kembalikanlah kami ke dunia saja. Nak buat apa ni? Nak balik ke dunia, nak balik ke alam kita sekarang ni. Tujuannya apa? Orang dalam kubur duk minta ni. Benda ni kita tak tahu, bukan direka, tapi Nabi cerita Allah Ta'ala sebut. Orang yang masuk dalam kubur sana duk merayu-rayu minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah kembalikanlah ke kami ke dunia ni. Nak buat apa? Dia sebut kata nak bersujud kepada kamu dan juga nak bersedekah. Dalam surah Al-Munafiqun, Allah Ta'ala sebut lepas pada ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Berikanlah, infakkanlah sebagian harta kamu sebelum kamu mati. Qabla an ya'tiyakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah tangguhkanlah kami saja, bagi masa sikit saja lagi. Fa'akum minas sajidin. Kami akan fa'asaddaqa wa akum minas sajidin. Kami akan bagi sedekah
Kami akan bagi infakkan harta kami. Tapi memang tak boleh kembali dah, duduk dalam kubur. Mustahil dah. Bangkit lagi, gempang pula kampung Keladi ni. Ui, ada orang bangkit daripada kubur. Memang Allah Ta'ala tak bangkit ke dah? Tak ada dah istilah kata dibangkitkan semula. Dah mati tu masuk dalam kubur dah. Tapi mereka di sana merayu-rayu. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Ta'ala, orang ni sebut, Allah Ta'ala cerita dalam ayat tadi, supaya dibangkitkan, dihidupkan semula ke atas muka bumi ini, nak sujud dan juga nak bagi sedekah, nak berinfak harta ke jalan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak buat dah. Walan yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala tak akan melewatkan, Allah Ta'ala tak akan melambatkan. Jika seorang tu dah sampai masa dia, habis dah peluang, tak ada dah masa untuk kembali ke dunia ni. Jadi dah beri dah masa kita, dah diberi dah peluang, ambillah peluang tadi dengan sebaik-baiknya. Bukankah kami telah lanjutkan umur kamu dan memberikan kamu masa yang cukup untuk berfikir dan beringat kepadanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat, dan kamu pula telah didatangi oleh Rasul kami yang memberi amaran. Bukan takat kata dia beri peluang supaya kita berfikir, malahan didatangkan pula orang yang memberi peringatan. Waja'akumun nadhir, maksudnya diberikan kepada kamu, didatangkan kepada kamu peringatan. Beri peringatan ni apa? Ada dua tafsiran. Dalam tafsir Al-Baydawi dan juga tafsir Al-Qurtubi menyebutkan, maksud kata didatangkan kepada kamu orang yang memberi peringatan, pertama sekali ditafsirkan dengan Rasul, Nabi, dah mai dah diutuskan oleh Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita. Dan yang kedua pula juga sebagian ulama mentafsirkan asyaib ataupun uban. Maksudnya Allah Ta'ala bagi dah peringatan, ni beruban dah ni, putih dah ni, janggut pun putih dah, duk kelebek-kelebek di muka, tengok misai pun dah beruban dah, patut-patut beringatlah. Tapi masalah orang kita ni nampak uban, dia gaduh nak buang, dia pergi bubuh pula, dai pula, tak mau bagi nampak uban, nak bagi nampak muda. Ni yang payah ni. Patutnya peringatan tu Allah Ta'ala hantar tu habuan kita ni beringat. Tapi tak mau, tak mau. Tak mau, aku tak mau nampak tua ni. Rasa leceh sangat. Orang panggil dia orang tua pun, boleh kuajang lah budak ni, duk panggil aku orang tua. Panggil kata orang aku veteran, boleh lah kira lagi. Tak mau orang panggil dia orang tua. Patutnya bila orang sebut kata, wahai orang tua. Tapi dengar bahasa tu pun bagi kita ni macam kurang hormat. Tapi kalau orang panggil untuk kita sebagai orang tua, jangan duk berasa, ish, aku ni tak tua lagi. Ada yang setengah umur dah 60 dah. Seronok kalau orang panggil abang. Ya Allah. Jangan duk panggil pakcik ya, malu. Tambah pula sebut Tok Wan pula. Hei, hanya aku ni tua sangat kah? Panggillah abang. Oh, boleh nak suruh panggil abang. Tak padan-padan dengan rambut pun penuh putih lah. Duk kau nak panggil abang lagi. Patut sedang diri lah. Orang panggil Tok Wan tu sebenarnya peringatan. Supaya apa? Tak payahlah, aku ni tua dah tu. Tengok muka pun duk beredok dah. Tak ada dah istilah kata ceria tu. Dan kita senang diri. InsyaAllah ketika mana kita kembalikan melihat pada diri kita ni, Allah Ta'ala akan beri kebaikan kepada kita untuk melakukan amal yang soleh. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nazir. Dan sebahagian ulama juga mentafsirkan ayat ini, maksud kata sampai kepada lanjut usia tu, lanjut umur. Ada sebahagian ulama dia ada beberapa tafsiran lah. Nah, di antaranya Imam Syafi'i mengatakan apabila seorang tu sampai kepada umur baligh, umur 15 tahun. Umur 15 tahun maksudnya kena fikir dah. Sebelum tu masa untuk kita duduk belajar, masa kita ambil input, masa untuk belajar mengaji. Tapi bila sampai umur 15 tahun, masa tu dipertanggungjawabkan, maka kita kena laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk buang dah masa kita ni. Jangan duk lalai dah terhadap kefarduan, jangan duk lalai dah terhadap kewajiban. Imam Syafi'i kata umur 15. Adapun Imam Abu Hanifah seperti mana disebutkan dalam kitab Dalil Falihin, ketika mana seorang itu mencapai umur 18 tahun. Ni umur 15 tahun Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengatakan ketika seorang itu sampai umur 18 tahun. Ada juga pendapat yang keempat mengatakan ketika seseorang itu sampai umur 40 tahun. Sampai umur 40 tahun. Jadi masa sampai umur 40 tahun tu kita kena peringatlah. Jangan pula umur 40 tahun, muda lagi. Orang kata 40 tahun ni, jangan duk panggil aku Tok Wan lah, panggil aku dia abang. Aku ni bukannya tua lagi, muda lagi. Bila duk sebut macam tu, tak sedar diri dia tu, sakit tu. Patutnya beringat pada Allah Ta'ala. Marah kalau kata orang panggil dia Tok Wan, marah kalau orang panggil dia pakcik. Wah, nampak muka aku ni tua dah kah? Balik tengok dia rumah,
Tapi pelik juga manusia. Sekali orang puji dia, apa muda sangat, nampak muda. Umur apa dah ni? 40. Tapi duk nampak baru dalam macam 20-an, 30-an. Dia balik perasan pula, tengok cermin juga. Tak mana tadi perkata aku muda ni. Sepatutnya istighfar lah banyak-banyak. Janganlah jangan duk suka kalau orang puji kita. Kalau orang duk sebut kata kita tua ni, astagfirullahalazim, aku ni banyak dosa. Umur aku dah Allah Ta'ala bagi peluang panjang dah, tapi duk banyak dosa lagi. Banyak kebaikan yang aku tak buat lagi. Patutnya fikir macam tu. Kita azan selalu, kita sambung sikit lagi huraian berkenaan dengan ayat yang pertama ini, insya-Allah. Teringat azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la la haula wala quwwata la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa la haula. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin wassalatu al-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته يا رب العالمين. Disebutkan dalam kitab Dalil Falihin, terjemahan ataupun maksud daripada al-khair. Ayat dalam tajuk ni bab menceritakan rangsangan ataupun galakan untuk menambah amal kebaikan. Disebut al-khair. Apa maksud yang katakan al-khair ni? Disebutkan dalam kitab Dalil Falihin, al-khair itu at-ta'atu wal birrul musilatu ila mardatillahi azza wa jalla. Yang dikatakan kebaikan yang perlu kita lakukan ketika mana kita dah sampai kepada tahap umur yang ditetapkan ataupun yang telah ditentukan, buat banyak amal kebaikan, buat banyak ketaatan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan yang kita nak kena buat. Jangan disebut kata baik itu hanya akal fikiran kita saja. Ada sebut kata ni baik dah, ni baik dah, ni aku nak buat benda elok dah ni. Dah, yang dikatakan kebaikan tu ialah perkara taat yang membawa kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Maksud dalam hal ni kena mengaji lah. Kita kena tahu benda apa yang katakan benda baik ni. Benda elok, benda apa yang disuruh yang membawa kepada pahala, yang membawa kepada syurga. Kita kena mengaji, mai menuntut ilmu. Beruntunglah bagi orang-orang yang waktu muda dia dipenuhi dengan masa untuk menuntut ilmu. Kalau masa tua macam mana? Masa berumur boleh juga, tapi yang sepatutnya ketika mana kita dah berumur ni banyakkan beramal. Itu yang sepatutnya, banyakkan beramal. Mengaji tak putus, tapi kalau kata ketika mana umur lanjut baru nak main mengaji, amal pun masih duk silap, amal pun masih tak kena. Duk nampak kata tu tak berapa nak cantik lah.
Yang eloknya masa muda kita tuntut, kita mengaji, kita gali sungguh-sungguh ilmu Allah Ta'ala ni, jadikan kita ni biasa dengan amal kebajikan. Masa kita umur lanjut, ketika mana kita dah di usia yang tua, kita biasa dah dengan amal kebaikan tadi. Beruntunglah bagi orang muda yang sentiasa beramal dengan ilmunya daripada muda. Disebutkan pada hadis yang pertama daripada tajuk yang ke-12 ini, bab menggalakkan menambah amal kebaikan di akhir umur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'dzarallahu ila mri'in akhara ajaluhu hatta balagha 60 sanah, rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keuzuran kepada seseorang dengan melanjutkan usianya sehingga 60 tahun. Riwayat daripada Bukhari. Maksud kata seseorang tu bila mana diberikan umur sampai umur 90 tahun, 60 tahun maksud kata sampai umur 60 tahun, sebelum tu tak apa lagi lah, maksud kalau tak lekat lagi tu, tapi bab fardu kena buat. Maksudnya benda-benda sunat, benda yang sepatutnya, benda yang dituntut sunat muakkad tak lekat lagi, tak apa lagi. Tapi kalau kata dah sampai umur 60, tak sepatutnya dah kita masih lagi duk lalai, masih lagi duk seronok dengan dunia, masih lagi duk seronok dengan benda-benda lara, wal'ayazubillah. Tak sepatutnya. Kalau sampai umur 60, tapi bukan mesti umur 60 je, ikut dalam hadis ni dia sebut 60, tapi dalam huraian ayat tadi ada yang sebut kata ketika mana kita umur baligh, ada yang sebut kata ketika mana umur kita dah 40 tahun. Tak sepatutnya kita masih lagi duk mencari-cari. Sepatutnya umur 40, umur 60 masa untuk kita buat gandakan amal kebaikan. Zikir-zikir yang kita bacakan tadi sepatutnya dah lekat dalam kepala. Tapi kalau kata umur 40 masih lagi duk merangkak, umur 60 masih lagi duk merangkak, nak baca zikir tu memang payah. Ni dia sebut apa dia bunyi pun tak tahuan lah. Kerana di akhir usia baru duk tuntut. Tapi selagi mana belum mati, tak terlepas lagi peluang kita. Itu kena fikirlah, jangan pula buat macam mana kami di akhir usia barulah duk nampak macam ni, baru perasan kata benda ni yang sepatutnya. Macam mana kami nak buat? Masih belum lagi terlambat. Selagi mana kita tak masuk dalam kubur, selagi mana belum lagi ajal kita sampai, selagi mana nyawa masih ada dalam badan, maka peluang masih ada. Pastikan kita mati dalam amal kebaikan. Tu kena perhati betul-betul tu. Jangan sampai kita duk seronok buat maksiat, akhirnya mati dalam maksiat. Di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan kita ada buat maksiat. Dalam hadis Nabi yang lain disebutkan dalam riwayat Muslim, seorang itu akan dibangkitkan bagaimana cara dia mati. Dia mati dalam keadaan apa? Duk pegang botol arak, duk minum arak. Masa ketika mana dihidupkan, duk pegang botol arak tu lah. Dibangkitkan di akhirat dalam keadaan duk pegang botol arak. Nakkah macam tu? Nakkah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermaksiat? Tak mau tak mau keadaan kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita maksiat. Masa hidup di dunia ni jangan duk suka buat maksiat, jangan duk buat perkara-perkara yang dilarang. Sebaliknya buat benda-benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Alangkah baiknya kalau seorang tu mati dalam keadaan sembahyang, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan baca Al-Quran, mati dalam keadaan kaki melangkah pergi ke masjid untuk menunaikan fardu sembahyang. Itu yang paling baik. Ni kalau kata mati dalam keadaan duk pergi melewat, duk berjalan di pasaraya, dibangkitkan nanti dalam keadaan macam tu lah, sedang-sedang duk di pasaraya, walaupun dah aku mati tu dah dibungkus masuk dalam kubur. Dah keadaan kita ketika mana mati macam itulah keadaan kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Wal'ayazubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita dalam kebaikan semuanya insyaAllah. Qala al-ulama ma'nahu lam yatruk lahu uzran idh amhalahu hadhil muddah. Kata ulama, tidak diterima keuzuran seorang dengan alasan kerana lanjut usianya. Tak boleh, jangan dia buat tak apa, aku ni tua dah, dia buat macam mana, takdir aku macam ni dah. Tak boleh dia buat hujah macam tu. Nak buat macam mana? Allah Ta'ala tak takdirkan aku daripada muda duk suka kepada agama. Tak takdirkan aku duk belajar agama. Jadi bila kata aku dah tua apa macam ni lah keadaan aku, nak buat macam mana dah. Tu bukan orang macam tu berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan campak dalam neraka. Wal'ayazubillah. Bila kata kita tak tahu, kita kena usaha. Kita tak boleh mengaji, kita tak boleh baca Al-Quran, tak hafal lagi doa, tak boleh buat sembahyang dengan cara betul. Kena usaha. Silakan baca Al-Quran. Nabi kata siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan dia ni tergagak-gagak, lidah dia tu tak boleh fasih, dapat 2 pahala. Maksud kata dia usaha juga. Jangan tak apa dah buat macam mana dah. Dak keuzuran Allah Ta'ala bagi selagi mana belum sampai umur 60.
Sebelum tu tak puas lagi. Jadi bila sampai umur 60, secara khususnya dalam hadis ini menyebutkan tak ada alasan, oh aku tak ada peluang, aku tak ada masa, aku tak dan lagi nak mengaji, tak ada peluang dah. Umur 60 maka kena buat bagi sempurna. Pengajaran daripada hadis, keuzuran tidak boleh dijadikan alasan oleh seseorang itu sebagai tidak sempat melakukan amal ibadah setelah diberikan kepadanya usia yang panjang, umurnya panjang. Jangan duk jadikan alasan, oh dulu ni aku tak ada harta, dulu duit tak ada, keluarga aku rezeki payah. Ni bila kata dah capai umur dah 60, maka kena usahakan diri untuk mengetahui selok belok berkenaan dengan agama. Kena tahu amalan kita, dia punya dalil dia, punca dia macam mana, cara pelaksanaan dia macam mana. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peluang kepada umatnya untuk beramal dengan sebaik-baiknya sebelum ajal tiba. Allah Taala bagi dah peluang cantik dah. Kita akan nanti lalai. Tu yang Allah Taala bersumpah dengan masa, wal asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia tu dalam kerugian. Sebab apa rugi ni? Duk buang masa macam tu saja. Otak dia duk fikir nak kaya, nak hidup senang, nak hidup ni seakan-akan dia hidup selama-lamanya. Patutnya cari dunia ni sekadarnya saja. Harta tu buat untuk bahagia di akhirat sana. Harta ni yang aku dapat untuk aku tegakkan tulang 4 kerat aku, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Infakkan sebahagiannya tu untuk cari pahala. Ni dak, dia duk buat cari harta ni sampai lupa kewajipan yang sepatutnya. Pulun bekerja sampai sembahyang pun ditangguh, lewat daripada waktunya. Ini tak sepatutnya kita hidup di dunia bukan kerana nak cari harta semata. Kita hidup di dunia, Allah Ta'ala bagi peluang illa liya'budu, supaya kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu matlamat kita. Dan yang ketiga, sesungguhnya Allah berkuasa menetapkan ajal seseorang. Allah Ta'ala berhak meletakkan bila kita akan mati. Semua kita akan mati. Yang tu nama dia takdir mubram, tak boleh diubah dah. Tapi macam mana kita mati, bila kita mati, keadaan kita macam mana ketika mati, yang itulah disebut sebagai takdir muallaq. Orang yang berusaha, diri dia tu buat segala amal kebaikan, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala mati dengan kebaikan, insya-Allah Allah Taala akan takdirkan dengan mati yang husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang baik, dimatikan kita dalam keadaan yang baik dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Kemudian kata musannif lagi pada hadis yang ke-115, insya-Allah kita akan sambung perbincangannya dalam pertemuan yang depan. Jadi sekadar itulah yang boleh anda kongsi bersama pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca memberi manfaat pada kita semua. Mohon maaf salah kata tersilap bahasa. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.